Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kitab yang terbaik pada zaman Taurah diturunkan adalah Taurah. Kitab yang terbaik waktu kitab Zabur diturunkan adalah Zabur. Kitab yang terbaik waktu Injil diturunkan adalah Injil. Kitab yang terbaik apabila Quran diturunkan adalah Quran. Jadi bila Quran itu adalah terbaik waktu ini, makna sepatutnya Quranlah yang perlu dilaksanakan secara sempurna. Walau annahum aqamut Taurah, dan kalaulah bahawasanya mereka, kalaulah sekiranya mereka menegakkan apa yang termaktub dalam Taurah waktu Taurah itu diturunkan, wal Injil, dan Injil waktu Injil itu diturunkan, dan bila Quran terakhir, kitab terakhir diturunkan, maka Quran pula wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka min rabbihim, dari Tuhan mereka. Mana kalau mereka buat sungguh apa yang ada waktu Taurah diturunkan dan waktu Injil diturunkan, la'akalu, dan apa yang diturunkan kepada mereka, la'akalu min fawqihim, benar-benar mereka akan makan dari atas mereka. Mereka akan makan di sini ialah mereka dapat makanan, rezeki, kan? Rezeki daripada Tuhan. Kalaulah mereka sungguh-sungguh menegakkan hukum Taurah waktu Taurah diturunkan, sungguh-sungguh menegakkan Injil waktu Injil diturunkan, dan yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka ni Quran. Bila Quran diturunkan, sungguh-sungguh pula Quran. Dulu Taurah sungguh-sungguh, ataupun dulu Injil sungguh-sungguh, ataupun sekarang Quran sungguh-sungguh. Nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah, wa min tahti arjulihim. Jadi mana ayat 5, bila iyyaka na'budu tercapai, iyyaka nasta'in mudah bagi Allah. Tapi kalau iyyaka na'budu tak tercapai, berlaku hak kita tak mencurah-curah rezeki, itu atas makna istidraj. Mana kalau kita ikut perintah Allah, berlaku rezeki murah, itu atas makna anugerah. Tapi hak Tuhan tak tercapai, hak kita tercapai, itu atas makna istidraj. Allah bagi pun perangkap dengan dia. Minhum,
Di antara mereka ada kelompok yang telus. Minhum ummatun muqtasidah. Jujur dan taat, telus dengan kebenaran. Dia kata jujur, lurus, tidak menyimpang dari kebenaran, daripada tulisan. Alamat dia, bila datang Nabi mudah terima. Sebab metod serupa. Mereka guna metod tulisan lagi. Maka metod tak berubah, tak bercanggah daripada asal. Bila Nabi ini metod yang serupa, belakang. Jadi kenapa ada ahli kitab bercanggah dengan Nabi? Sebab metod tak serupa dah. Metod mereka tu nafsu. Metod Nabi ini wahyu. Maka metod nafsu tidak akan berlagangi dengan metod wahyu. Jadi bila Abdullah bin Salam, walaupun dia ni ahli kitab, tapi dia ni adalah golongan minoriti yang menggunakan metod tulisan lagi. Telus dengan tulisan yang ada. Beriman dengan tulisan Taurat. Maka bila datang orang yang bawa metod yang serupa, jadi berlagangi. Jadi kita kena faham kalau berlaku percanggahan dengan dalam masyarakat, bukan kes apa-apa, kes metod. Jadi kalau ahli kitab tak berlagang dengan Nabi, sebab kes metod. Metod Nabi, metod wahyu. Metod mereka, metod nafsu. Mengutamakan mulut daripada tulisan ni, metod nafsu. Mengutamakan tulisan daripada mulut ni, metod wahyu. Bila ada ahli kitab ni, iaitu Abdullah bin Salam, metod dia pun metod tulisan. Maka bila datang Nabi, hak ni kita setuju. Mak metod serupa. Jadi kita nak tahu, kalau berlaku perjanggahan antara masyarakat, kita kena tengok Tuhan sekong dah mana. Mengaji Quran. Sebab Quran tak boleh nak selindung. Quran jelas. Belah mana dia menyelebahi. Kita ikut belah tu. Kan? Kalau belah A belah B, kalau belah A belah A, kalau B belah B belah B. Tak masalah sebab tulisan tidak menipu. Tulisan je lah. Manusia banyak belik. Tulisan je lah. Maknanya kalau kita kena tak bimbang dengan tulisan. Sebab tulisan ni memang, orang kata apa, tulisan wahyu ni jelas dan terjamin. Kan? Saya nak ikut tulisan, alhamdulillah. Kalau awak nak ikut tulisan, maka mesti awak akan dapati apa yang betul tu lagu mana, memang betul lagu tu. Bila guna metode tulisan, tapi kenapa bercanggah hak kita tulisan contoh? Mesti ada something. Ini punca dia ni. Punca dia beza dengan tulisan. Wa kasirun, dan kebanyakan mereka minhum. Kebanyakan ahli kitab ni lari daripada metode tulisan, metode mulut. Bila metode mulut lebih berautoriti pada metode tulisan, itu adalah amat buruk, merosakkan agama. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Amat buruk apa yang mereka kerjakan. Ini penting. Menurut guru kita yang menyampaikan daurah di juzuk kepada kita ni, ini pengalaman peribadi dia. Waktu dia pergi di Malaysia, ini kena hati-hati kalau orang minta lagu ni. Hujah ayat 67 ni. Orang yang sesat dia akan guna ayat 67 ni. Kalau kita jahil ayat ni, kita kena jadi maksud. Dia kata kita ada satu ilmu. Kita dapat satu ilmu daripada Allah. Daripada Allah. Yang Allah, yang apa tu, Nabi tak beritahu kepada sahabat. Makna Nabi beritahu kepada dia pada mimpi. Lepas tu masa tu kalau duduk di Indonesia, dia kata bagi ayat ke dia. Panggil orang kampung, mari dalam surah belakang, baca ayat ke dia. Baju-baju gini, dia kata dalam ayat ni Allah kata Nabi sudah sampai belakang ke sahabat Nabi. Mana ayat Quran kata Nabi ada tak sampai habis? Tunjuk kita. Lepas cakap lagu tu, simple ya. Tunjuk ayat yang kata Nabi tak sampai habis. Ada ilmu yang sahabat tak sampai ke sahabat, sampai ke pun saja. Tunjuk kita sebenarnya nak pengaruh. Mana dia semua, ada ilmu semua. Lagi tu sebenarnya maksud dia. Orang jahil dah terima lah. Kan? Orang jahil dah terima lah. Jadi baca ayat ni, bila masyarakat tengok dia ketal lutut. Dia nak bangun. Kenapa apa keluar? Orang pun Allah selama ni kena tipu dia. Kawan Maulana Hadi membaca ayat ni.
Orang tu rujuk orang lain. Macam mana? Satu kampung kita ni ada orang tu jaga lalu. Ramai pengikut dia. Okay, tak apa, panggil pengikut dia, panggil orang kampung belakang. Sebab dia kata dia jaga benda tu pada pengikut. Ramai pengikut dia. Jadi baca ayat ni tadi. Dia kata ayat dia kata Nabi dah sampai belakang dah. Mana-mana kalau kata Nabi tak sampai belakang, mana Nabi tak amanah. Kata Nabi ni tak amanah, pada Nabi sampai belakang dah. Nabi tak sesuk ya. Jadi kadang-kadang lagi itulah, bila orang nak pengaruh, dia akan itu lah. Konsep agama aja, bila nak pengaruh dia akan ajar hal lain. Dia akan ajar bukan wahyu. Bila dia ajar bukan daripada wahyu ni, nak pengaruh. Nak tahu nak pengaruh ke tak, tengok objek dia ajar tu apa dia. Sama ada daripada wahyu atau bukan. Bukan Allah kata, bukan Nabi kata. Dia kata, kenapa dia jajah dia kata? Bukan Allah kata, bukan Nabi kata. Nak pengaruh. Nak pengaruh. Yahudi gitu. Kenapa tak jajah orang semua? Nanti ajarkan bila tahu wahyu ni memang nafsu tak belakangi. Tapi mikir akhirat punya masalah sampai juga. Mana agama menjaga keterusan. Bila kita nak dunia, kita takkan boleh sebut belaka hak Allah kata, hak Injil kata, hak Quran kata. Ya ayuhar rasul, wahai rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW, baligh, engkau sampaikanlah segala apa yang telah diturunkan kepada engkau. Mani segala apa yang telah diturunkan kepada engkau. Wa in lam taf'al, jika ada satu yang tak sampai, satu yang tak sampai, maka kamu tidak dianggap orang yang amanah. Kamu dianggap orang yang khianat kepada amanah. Satu yang tak sampai. Tapi makna dia, Nabi ni khianat ke amanah? Amanah. Dia sampai belakang. Wa in lam taf'al, jika kamu tidak melakukan, satu je, musuh. Fama ballaghta risalata, maka engkau dikira tidak menyampaikan risalah. Ma tu tidak. Satu tak sampai, Allah kira tak sampai belakang. Bila engkau sampai baca hak wahyu, wallahu ya'simuka minan nas, Allah selamatkan engkau daripada dibunuh oleh manusia. Ni bukan ya'simuka, ni bukan dikata. Dikata ada, dikutuk ada, dituduh ada. Tapi perlindungan di sini lah dibunuh. Orang tak nak bunuh Nabi. Dia kata sebelum turun ayat ni Nabi sentiasa ada bodyguard. Lepas ayat ni dia kata Nabi tak kisah kan? Sebab Allah lindung kan? Mana ada hadis sebelumnya Nabi SAW dikawal. Sahabat takut bimbang. Nabi ni kan wahyu dekat dia. Jadi sahabat ni sentiasa segera nak kawal Nabi, jaga Nabi. Nabi biar lah. Nabi tak halang. Kan sahabat berkehendak nak kawal. Sebab apa? Sahabat bimbang kalau Nabi kena bunuh, habis. Tapi bila turun ayat ni, Nabi kata, pergilah kalian kerana semuanya Allah telah melihara. Sebab apa dari segi munasabah? Quran pasti turun secara sempurna. Kan? Quran mesti turun secara sempurna. Sebab ni risalah akhir zaman. Dah kekal sampai hari kiamat. Mana kehendak Allah pasti berlaku. Atas kehendak Allah itu makna Allah buat Nabi takkan mati terbunuh sampai Quran habis turun belakang. Nabi akan mati secara biasa. Kecuali lah selain daripada Nabi Muhammad, macam Yahya, Zakaria, dia tak ada wahyu. Dia tak ada risiko kalau mati. Dia tak apa, ada Nabi lain. Ni Nabi akhir zaman. Maksudnya dia telah pengakhir risalah. Mana kalau tak ada dia, tak lengkap Quran ni. Jadi Allah buat
atas takdir dia, rancangan dia, Nabi tidak akan mati terbunuh sampai Quran sempurna turun. Bila Quran sempurna turun, makna tulisan Quran ni sama kekal sampai hari kiamat. Makna dia kebenaran akan kekal sampai hari kiamat. Kebenaran tu bukan terletak pada orang, pada tulisan. Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi ahli kitab ni masih ada golongan perasaan setelah Nabi diutuskan. Kita lebih beragama daripada Muhammad. Kita lebih beragama daripada Muhammad. Kul, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Kamu lastum ala syai'. Kamu tidak dikira beragama sedikit pun. Jadi kamu ni kita kena letak pada kita juga. Kita pun tidak dikira agama sedikit pun. Kalau konteks Yahudi, mana Taurah, Injil, Zabur, Quran. Mana dia kena tengok belakang baru dikira beragama. Dia tak boleh terima Taurah, Injil atau Injil, Quran tak terima. Tak boleh. Macam kita ni Quran. Sebab kita tak ada Taurah, tak ada Injil, kita Quran. Mana selama ni kita tidak mendirikan apa hak Quran kata ni, kita tak ada nilai sedabuk. Kita mengaji belaka tapi tidak mendirikan, mana tidak menghidupkan Quran yang dekat luar, tidak ada usaha untuk mendirikan makna Quran dekat luar Quran, maka tak ada nilai segala insya-Allah itu. Kena taklah betul. Sehinggalah tuqimut Taurah, sehinggalah kamu menegakkan apa yang Taurah sebut waktu Taurah diturunkan, dan apa yang Injil sebut waktu Injil disebutkan, waktu Injil diturunkan, dan menegakkan Quran setelah Quran diturunkan. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Jangan duk perasa. Makna kalau ahli kitab pun tidak ada nilai kalau tidak menegakkan Quran. Kita kena faham juga lah. Merujuk kita juga lah. Jadi kalau tidak menegakkan, dia tidak ada makna saya tidak menegakkan, kan? Saya tidak merosakkan. Tak ada lagu tu. Kalau tak menegakkan malah meruntuhkan. Kalau tidak menegakkan malah meruntuhkan. Wala yasinanna katsiran minhum. Dan sungguh akan menambah kebanyakan daripada mereka ma'unzila ilaika. Bila tak terima akan lawan. Bila lawan mana bukan membangunkan, maka meruntuhkan. Kita lawan benda bagi runtuh benda. Tak ada lagu tu. Kita tak mengaji Quran kan, tapi tak lawan. Tak ada lagu tu. Dia dua je, sama ada mengaji sokong atau tak mengaji lawan. Betul ya. Jadi kita tak pilih mana, mengaji sokong ke tak mengaji lawan. Baik mengaji sokong kan. Kita mengaji benda lawan benda, tak ada je. Kita tak mengaji tak lawan Quran, mengaji tak jangan lawan dak. Tak ada lagu tu. Sebab bila kita tak mengaji, kita tak faham. Bila tak faham, kita akan pertahankan barang yang kita faham. Hak tak serupa Quran. Orang yang mengaji akan pertahankan hak serupa Quran. Mana kalau tak sokong dia akan jadi apa? Lawan. Bila lawan menambah kepada kedurhakaan dan kekafiran. Quran ni kalau tak sokong ni kita akan lawan. Dia tak ada istilah sokong tak lawan tak ada. Mana kalau tak mengaji dia, kita tak faham dia, biasanya kita akan lawan dia. Kalau kita mengaji dia, kita akan sokong dia. Orang yang tak mengaji asal lawan, bila mengaji jadi sokong. Kan? Dia jadi berubah.
Kes mengaji punya masa. Dulu masa tak mengaji lawan. Masa mengaji sokong pula. Maka Allah menghiburkan hati. Fala ta'sa. Janganlah engkau bersedih hati ke atas orang-orang yang ingkar. Alal qaumil kafirin. Innal ladina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman. Wal ladina hadu. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin memang berkeadaan mukmin, ataupun orang-orang yang asal Yahudi jadi mukmin. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin dah. Kan? Ada Arab Mekah ni ada orang asal mukmin dah, tak pernah terjebak dengan syirik. Ada. Masa Nabi sebelum diutus saya ada dah orang ini dia tak pernah terjebak dengan syirik. Mukmin dah. Ada. Orang-orang Yahudi yang berubah jadi mukmin. Ataupun as-sabiin. Ada yang mengatakan bahawa mereka adalah salah satu firqah golongan orang Yahudi yang beriman. Asal Yahudi beriman, atau asal Sabi'in beriman, atau asal Nasrani beriman. Lepas tu berubah menjadi, waktu beriman dengan Allah. Sama ada berubah asal atau asal Yahudi, asal Sabi'in, asal Nasrani. Tapi akhirnya beriman. Yang penting ubah kepahaman. Sebelum kembali ke rahmatullah. Man amana billah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Maknanya dia berubah kepahaman dia daripada beriman dengan Allah, buang syirik, terima Allah, lepas tu terima adanya hari akhirat. Mana khulasah bagi rukun iman 6. Allah ni ada 4 bawah dia. Allah ni mana beriman dengan Allah, lagi malaikat Allah, rasul Allah, kitab Allah, takdir Allah, akhirat 6. Jadi sebut 2 maksudnya 6. Wa amila salihan, dan dia beramal soleh. Dalaman iman, luaran dalaman Quran, luaran Nabi. Kan? Dalaman Quran iaitu billah wal yaumil akhir Quran. Luaran Nabi, wa amila salihan, luaran Nabi. Dalaman neraca dia Quran, luaran neraca dia Nabi. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran ke atas mereka. Kalau Nabi tahu tak apa, tak serupa dengan orang dalaman, tapi jangan tak serupa Quran. Tak apa, tak serupa dengan orang luaran, tapi jangan tak serupa dengan Nabi. Sebab neraca tak ada pada orang, ada pada Nabi. Luaran tak ada pada orang, ada pada Quran. Maka kalau dah serupa dengan Quran luar dalaman, serupa dengan Quran dengan Nabi luaran, Allah kata fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka. Tak takut dia, memang dah serupa tak apa. Yang bahaya ialah beza. Beza bahaya. Beza dengan orang tak bahaya. Beza dengan neraca bahaya. Siapa aja bahaya dengan beza dengan neraca bahaya. Beza dengan orang tak bahaya pula, siapa aja, setan aja lagu ni. Terbalik jadi kita. Bila tak mengaji lagu tu kita. Anda lagu tu je. Jahil dulu gitu. Kita tak faham dulu kan. Neraca tak erti kita dulu. Karena kita kata ada sendiri ni. Bila mengaji kau simple je orang raja. Dan dalaman serupa dengan Allah, luaran serupa Nabi. Allah simpelnya. Gitu ke? Gitu lah. Bagi serupa. Orang tak kira kepentingan ni. Kita duk kata tak semua orang jenayah, tak semua Nabi tak apa pun. Kita kalau ikut orang memang kon habis. Naik ke wahyu ni tak ada arah pula jadi. Naik ke wahyu ni susah pula sebenarnya. Hak yang terjamin ni mudah. Hak tak ada jaminan, tak ada jaminan ni banyak. Hak ada jaminan ni mudah. Tuan buat. Makna apa yang ada pada Nabi tu ada jaminan dah. Confirm selamat. Hak ada pada Allah tu Quran jaminan dah. Confirm selamat. Hak ada pada Nabi tu confirm selamat. Hak payah ni ikut orang payah. Ikut Nabi mudah ya. Kita maksudnya bimbang tak ikut orang, tak ikut Nabi tak apa, terbalik kita. Balik. Macam mana jadi gitu neraca tu kata jadi belit ni agama ni. Asas simple ya. Kalau orang Islam aja, bagaimana Islam ni? Dalam bagi serupa Quran, dua serupa Nabi. Oh, begitu mau, gitu lah.
Besar dia serupa. Mati, insya-Allah bila dalam usaha untuk serupa, Allah ampun dosa kita. Walahum yahzanun, dan tidak mereka akan bersedih hati. Tengok. Sebenarnya kita ni kan, neraca kita ialah tidak lagi pada wahyu tu. Hak dia berlaku juga, Bani Israel berlaku juga. Kenapa tak belakang dengan Nabi? Tak sokong kita. Jadi kita punya neraca lagu tu, kenapa tak suka ustaz tu? Kita tak sokong kita. Jadi kalau itu ucapan kita, tengok Bani Israel juga ada ucapan di buku Nabi. Laqad akhasna, demi sesungguhnya kami telah mengambil misaq, perjanjian dengan Bani Israel itu. Mana terikat dengan perjanjian ni, mana sama ada Taurat, Injil, Zabur kan. Wa arsalna ilaihim rusula, kami telah utuskan kepada mereka rasul sebagai kaifiat neraca amalan zahir kan, neraca amalan zahir rasul dalam pedalaman kitab Taurat, Injil, Zabur. Luaran nabi-nabi yang diutuskan. Tapi hak Nabi tunjuk luaran ni tak belakang ni, tak sesuai dengan nafsu mereka. Lepas tu kita kena tanya, neraca tidak ada pada sesiapa pun melainkan kepada Nabi. Kita kena tengok Nabi. Sebab tak boleh tengok kita, tak ada neraca kita. Lepas tu tak boleh angkat barang kita ni. Barang kita tak ada harga sekabut. Kita kena angkat hak Nabi. Sebab Nabi lah neraca kebenaran. Dan kita sendiri tak rasa bimbang sebab Allah jamin hak Nabi tak selamat insyaAllah. Nak angkat hak sebulan ni tak tahu kita kan. Sebab ada jaminan kan? Tahu kita, dia pun tak tahu kita juga. Tapi bila kita angkat hak Nabi, Allah beri jaminan. Kita tak bimbang dengan orang aja. Kalau angkat simpulan, ajaran simpulan, tak tahu. Apa lagi angkat kita? Tak berani kita. Sebab tak ada jaminan. Tapi hak Nabi memang ada jaminan, selamat. Maka bila kita angkat Nabi, kita tak lepas. Orang tak suka nombor dua, tapi mana tak masalah kita lepas ni dengan Tuhan. Orang tak terima kita tak apa sebab kita angkat hak Nabi tak. Tapi bagi kita angkat sebulan. Kalau besok Allah tak beri jaminan. Mana orang tinggal hak Nabi ambil orang tu. Besok Tuhan kata siapa suruh jajah orang lain, tak jajah Nabi. Nak jawab mana kita? Sebab tu konsep asal agama mengajar ialah untuk selamat diri kita dan orang lain di akhirat. Kena pastikan bahawa ada jaminan, ada tulisan jaminan. Allah kata jaminan. Baru kita berani mengajar. Nabi pun lagu tu sebab kalau kita belah susah tak apa lagu ni, orang nak kata tak apa, orang tergila tak apa. Yang penting ada jaminan. Ni mengajar susah-susah orang kata macam-macam, tiba-tiba balik-balik kita rakau pula. Lepas tu orang bijak kepala kita pula. Dan dia susah lagu ni. Kena tahu dulu susah ni berbaloi tak? Berbaloi tak? Berbaloi. Tak apa gitu tak? Nabi pun ada gitu juga. Bila kita berbaloi tak apa. Kalau gitu tak kisah. Buat berbaloi. Sebab jaminan. Sebab Allah jamin barang dia selamat. Susah tak apa. Ni kita susah mengajar sana mengajar sini, ajar barang tak betul. Susah satu hal, orang tak terima satu hal. Balik-balik masuk neraka pula. Kan dia tak cerdik lah mana tu. Baik orang tak terima kita, tapi barang betul, tak apa. Seorang terima tak apa. Seorang yang terima kita tak apa. Bilion harga dia terima tu. Bilion harga dia. Hal lain kita tak terima juga. Tapi mana walaupun seorang, bilion harga dia. Sebab dia terima wahyu. Dia terima Allah Nabi. Kaya kita kan esok. Tapi kalau kita jajah hak bukan Allah, hak Nabi, hak bukan jaminan selamat, kalau tak betul, dia cari kita tak pijak kepada kita. Hak tu dalam konteks kita mengajar ni, kita kena mikir habis licin. Barang ni ada jaminan ke tak? Baru kita boleh cakap. Macam kita juga. Ustaz, apa tu confirm dah ni? Confirm dah. Kita nak cakap, kalau tak confirm lagi jangan. Nanti ustaz tak kata betul ni, kita nak cakap. Maka dia confirm dulu, betul tak? Atas konteks kita jadi dengan orang.
Kita ni tukang sampai ni. Ustaz-ustaz confirm ni. Macam ni lah contohlah. Ada sebulan datang, bukan kita, orang lain lah datang. Cikgu kita minat kawan tu lah. Kan? Betul dah kan ni? Tak yakin juga. Cikgu nak sampai tak? Tak yakin juga. Nak sampai tak? Kita akan sampai kepada orang tu bila kita tahu bahawa orang tu kata, wah tak apa, kita apa tu dah isyarat dah. Kita rasa hati kita nekat. Cikgu tolong kita. Contoh tak? Kita akan sampai kepada kawan tu bila kita ada satu jaminan bahawa benda tu confirm. Baru kita berani. Tak? Apa benda tu tak? Ni tiba-tiba tanya balik, tak ada gitu. Tak ada. Orang nanya kita. Mana kita nak sampai satu perkara, kita kena bagi jaminan barang tu betul selamat. Susah tak apa kita. Tak? Nabi gitu juga. Semua Nabi lagu tu. Nabi Muhammad lagu tu. Cakap tajuk ni kegel lah Kota Mekah. Tapi Nabi bagi jaminan. Susah tak apa, akhirat senang. Waktu sanggup tu, sanggup sebab jaminan. Kita nak sanggup benda kena ada jaminan dulu. Lepas tu nekat nak pergi. Dia kalau tak benda tak jelas, tak apa ni. Dia duduk belakang. Barang jelas, tak apa sebab jaminan tu ada. Wa arsalna ilaihim rusula, dan kami utuskan kepada mereka rasul. Lepas tu dia kata apa? Kullama, setiap kali datang kepada mereka rasul. Hak rasul beritahu ni benda jaminan selamat. Nabi nekat. Mereka tak terima. Kenapa? Sebab tak lagangi dengan nafsu mereka. Kullama ja'ahum rasul bima la tahwa, tidak serupa, tidak sesuai dengan nafsu mereka. Tak sesuai dengan nafsu mereka, tak serupa dengan mereka. Lepas tu kita kena baca, ni tak serupa dengan kamu. Tak serupa dengan wahyu. Kalau tak serupa kamu, nafsu. Kalau tak serupa dengan wahyu, itu adalah tuntutan. Maknanya kita ni ada orang yang makna teliti dalam beragama. Tak apa. Sepatutnya lagu tu lah. Kenapa tak setuju? Tak serupa wahyu. Tak apa lagu tu. Itu tuntutan wahyu sendiri. Kena iman menuntut kepada tak saya terima sebab tak serupa wahyu. Tuntutan iman. Tapi bila tak saya sebab tak serupa kita, itu bukan tuntutan iman. Tuntutan nafsu. Fariqan kadzabu, sekelompok engkau dustakan, wa fariqan yaqtulun, dan sekelompok mereka bunuh. Sekelompok mereka dustakan, sekelompok mereka bunuh. Jadi lawan wahyu tak ada apa-apa. Lawan wahyu tak ada apa-apa. Wahasibu, mereka mengira dengan lawan Nabi itu. Lawan Nabi itu, lawan wahyu. Mereka mengira dengan lawan Nabi itu, dengan bunuh Nabi itu, tidak terjadi apa-apa bencana. Allah takuna fitnatun. Tak ada apa-apa bencana. Sebab tu Quran ni, kalau kita tak mengaji dia, biasa kita lawan dia. Makin lawan, makin gelap. Makin lawan, makin gelap. Makin undur ke belakang. Jiwa kita ni makin kanser bahan tambah. Makin tolak, kanser makin tambah. Makin tolak, kanser makin tambah. Tulisan ni makin tolak, kanser makin tambah. Barang tak jelas ni, makin terima, makin gelap. Patutnya barang tak jelas ni kena tolak. Kita barang gelap, terima, makin gelap. Barang jelas, tolak, makin gelap. Patutnya barang jelas, tolak. Barang tak jelas, terima. Bisa sebalik. Patutnya barang jelas, terima. Barang tak jelas, tolak. Ini terbalik kan.
Lalu dengan sebab mereka membunuh itu, perasaan kerana itu mereka menjadi makin buta dan tuli. Kerana itu mereka menjadi makin buta dan tuli. Fa'amu wasam. Makin buta, makin tuli. Kemudian Allah terima taubat mereka. Semata alaihim. Allah terima taubat mereka. Kemudian buat pula. Summa'amu wa samu. Kemudian buat pula. Summa'amu wa samu. Dia dosa besar ni dosa besar. Kalau kita Allah ampun dosa kita, Allah buat itu habis. Kalau dosa besar ni kita taubat dah. Habis rekod. Tapi kalau kita buat pula, mati dah kena buat pula, Allah habis kira dia berawal lagi. Kemudian hadir Nabi Lulu Al-Marijan. Habis mula. Mana Tuhan, kalau kita minta ampun, Allah habis belakang. Tapi buat pula, Allah kira belakang. Lepas tu nak mana? Nak habis belakang, kira belakang. Habis belakang. Kita ingat, dulu masa kita tak mengaji, kita ingat hak kira hak tu ya. Contoh kita berhenti mengumpat. Bila berhenti tak mengumpat dah tu, daripada dulu mengumpat tu Allah habis belakang. Mengumpat pula, mati. Allah kira daripada dulu sampai sekarang. Taubat pula tak apalah. Habis main tak ada taubat. Tahu pula Allah buat belakang. Buat pula. Allah kira pula belakang. Faham? Tak apa ke buat taubat. Tak tu lah mana dia. Kalau kita cantik kita fikir gitu lah. Kalau kita cantik, bahaya, risiko. Baik, lepas tu kalau sebab syaitan ada kita, tak apa, lepas dia taubat pula, syaitan ada kita. Hakikat dia bukan. Hakikat dia, kalau kita tak sebab taubat, dia perlu dulu lagi Allah kira belakang. Sebab tu dia tolak Musa dah. Lepas tu Allah terima taubat. Lepas tu tolak Muhammad pula. 2 kali gelap dia buat taubat. 2 kali gelap. Sebab apa? Buat pula 2 kali gelap lah. Mula sekali gelap tolak Musa. Tolak pula ni Muhammad 2 kali kegelapan. Bukan sekali gelap, 2 kali gelap. Sebab 2 kali tolak. Dulu tolak Allah terima. Lepas tu dia tolak pula Muhammad. Ganda gelap tu 2 ganda. Buat murka atas murka. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi sebenarnya dia tadi tak, kita syaitan dia sebab apa ada bentuk lagu supaya jangan lafaz wahyu ni mengalahkan bisikan syaitan. Kalau tak ngaji kita ingat ya tu. Tak apa, taubat pula. Bukan memikir hak sebenarnya bukan lagu ni. Membuat pula, mati kadang buat pula ni Allah kira hak dulu lagi. Lepas tu kalau orang faham wahyu, tak saya dah buat pula. Buat apa? Tak ada taubat, mati mana bukan hak ni lah. Apa dulu, apa kira belakang. Hidup pula. Allah makna jin Tuhan ni, kalau Allah tutup habis kes. Kalau Allah buka, tutup habis. Ini Tuhan. Siapa suruh kita buat pula? Salah kita. Tuhan buat lagu tu supaya kita jangan balik semula. Hak jangan yang kita kata tak apa, syaitan bisik. Syaitan bisik. Tuhan tak salah lagu tu. Tuhan beritahu pada kasih dia bahawa orang yang buat pula ni, kalau mati dah kena buat pula, patah hak dulu tu Tuhan ambil kena berlaku. Jadi baik kita cerdik. Tak sedar. Tak cerdik mana balik pula. Sebab habis. Kita hari Selasa kita mengajar hadis. Kitab Bukhari Muslim. Kita belakang lah tu ada hadis. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kadang-kadang bila kita jahil kan,
Kita fikir setan berlaku, ajar berlaku, bukan wahyu. Memang rugi kita. Hak sebenarnya bukan betul. Bila kita mengaji ni, confirm kita tak akan balik semula. Sebab wahyu tu mendokong kita tak balik semula dah. Bila kita jahil ni, setan dokong kita buat pula. Macam tak apa je buat pula. Tapi bila kita ngaji wahyu, tak cedik mana buat pula. Sebab kita faham. Wahyu kita bila buat pula, bila Allah buka kes, buka belakang. Kalau Allah tutup kes, tutup belakang. Dia tak buat dah. Dia buat dulu habis. Settle, kosong. Tapi kalau buat pula, mati tak taubat. Allah kira belakang. Laqad kafara alladhina qalu. Kufurlah orang yang berkata. Bukan wahyu kata, dia kata. Wahyu tak kata. Jadi barang muka wahyu ni barang yang bawa kepada kekufuran bila melibatkan akidah. Iaitu dia kata Allah ni menjelma kepada Musa. Inna Allah huwal Masih ibn Maryam. Inna Allah huwal Masih ibn Maryam. Allah itu menjelma kepada Masih, kepada Nabi Isa. Mana dia kata Nabi Isa itu jelmaan Allah. Barat gitulah. Padahal waqala al-Masih. Waqala al-Masih. Padahal Al-Masih berkata, mana hak Masih kata ni lagu lain. Hak dia faham lagu lain. Mana menyalahi Nabi kat mereka jaja lagu lain, hak mereka faham lagu lain. Jadi bukan Allah jaja, bukan Nabi jaja, setan jaja. Sebab tak ada wahyu. Lepas tu kita belajar dari sini ialah segala yang jaja yang tak ada daripada Allah, bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, setan. Wa qala al-Masih ya bani, wahai bani Israel, pujalah Allah, sembahlah Allah, serulah Allah. Dia Tuhanku dan Tuhan kamu. Allah yang Tuhanku dan Tuhan kamu. Serulah dia dalam kotak berhajat. Pujalah dia, sembahlah dia. Jangan seru aku dalam kotak berhajat. Jangan suruh aku, seru dia. Sebab dia adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi seru aku itu syirik dalam kotak berhajat. Seru aku tak berhajat itu syirik. Seru Maryam tak berhajat itu syirik. Seru roh Nabi, roh wali, jin, malaikat dalam kotak berhajat itu syirik. Jadi innahu man yusyrik billah, barang siapa yang masuk pahaman syirik dalam diri dia dan mati berkeadaan bawa pahaman syirik, tak jumpa hak tauhid sebab tak mengaji, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah mengharamkan ke atasnya syurga untuk selama-lamanya. Bukan kes seru Nabi Isa dah. Semua roh Nabi, roh wali, jin, malaikat dalam kotak berhajat tidak akan jumpa syurga selama-lamanya. Kecuali lah dia ngaji, lepas tu jumpa, lepas tu tinggal, lepas tu betulkan pahaman. Wa ma'wahun nar, tempat tinggal dia adalah neraka. Hanyalah neraka. Bila hanya neraka ni tak syurga dah. Mana kalau kita mati berpahaman boleh seru Allah, betul boleh seru Allah, iaitu roh Nabi, roh wali, contoh Maryam, Lata, Al-Uzza, semualah, jin, malaikat, tu semangat. Apa lagi? Habis belakang. Mana kita kata dah kata berhajat, boleh. Maka mati dan pahaman lagu tu tidak akan jumpa syurga selama-lamanya. Wa ma lil-zalimin min ansar, dan orang zalim tidak akan dapat pertolongan segala. Sebab kalau mengaji Quran tak ada pahaman tu, bila mengaji, tak mengaji jadi orang duk bisik, orang duk sampai kita mengaji dak. Jadi kita nak pergi cerdik sikit ya. Tunjuk kepada saya mana ayat seru sila Allah dalam kotak berhajat. Kita ikut tak apa. Beres tak apa, kita kata betul tak apa. Tunjuk ke dia. Sebab kita pun tak berani juga nak menghukum orang lain, tunjuk saya. Kalau awak boleh tunjuk, sebab dalam ayat banyak kat suruh tak ada larangan. Jadi nak suruh saya ajar tajuk ni, no, tak sahih. Sebab tak jelas. Apa dia ajar orang tak jelas. Jadi kita nak ajar tajuk ni tak boleh. Kita larang, lepas tu suruh tinggal.
Lepas tu kita mendoakan semua orang boleh terima. Itu je lah. Nak kata apa lagi? Kita lepas dah kan. Laqad kafara alladhina qalu. Semuanya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Salisu Salasa, 3, Trinity. Kalau kita buat kajian, Najasyi adalah satu Kristian yang menolak pahaman Trinity. Sebenarnya kalau kita filem Risalah tu kan, tengok Najasyi pegang salib tu kan, 3 tu kan, tu drama. Hakikat Najasyi ni dia tauhid dah. Cuma dia masa tu dia tak beriman lagi sebab dia tak dengar lagi wahyu Allah. Dia beriman bila makna ajaran Najasyi, tempat dia tu, kawasan dia tu adalah satu kawasan Kristian yang tak setuju mengatakan Allah tu Nabi Isa tu ada unsur ketuhanan, tak setuju. Mana dia masih asli, dia punya Nasrani dia. Sebab tu dia mudah terima. Bila baca Al-Quran terima selalu sebab dia tak ada syirik. Cuma dia ni mungkin dari sudut amalan dia tu tak jelas dah sebab dia dah jauh dengan Nabi dah, tapi akidah masih tauhid. Cuma kalau dia tauhid pun kalau tak terima oleh Muhammad telah diutuskan, dia wajib terima. Kalau tak terima kena tak Islam lah. Sebab walaupun mengucap kalimah syahadah tapi tak wa anna Muhammadar Rasulullah, tak kira lah Islam lah. Kan? Dia bagi ahli kitab yang tak beriman. Wa ma min ilahin, dan tidaklah ilah itu melainkan ilah yang satu. Maknanya tupang hati ni lu asbab Allah saja. Tidak roh nabi, tidak roh wali, tidak jin, tidak malaikat. Allah saja. Dia makna Tuhan tak faham. Orang Kristian tak faham. Mana mereka orang tak faham. Dia tak faham, kita lagi tak faham. Kita faham tauhid. Tanya dia gambar tu ni itu. Dia tak faham. Nak huraf pun dia pening. Dia huraf dia pening. Sebab lari daripada logik. Tak faham. Dia nak huraf dia pening. Kita tak faham, kita faham Tuhan satu. Kita tanya dia huraf Tuhan 3. Dia pening, dia hurai dia pening. Jadi Mat tanya kita, Mat pening, saya pening. Yalah benda ni nak kata benda dia bukan wahyu. Dia pengaruh daripada sebab apa tu Nasrani asal tauhid. Pengaruh daripada agama lain. Sebab tengok Hindu pun 3 juga, Trinity juga. Dia pengaruh agama lain masuk dalam Kristian. Jelmaan. Tiga dalam satu. Dia kata 3 dalam 1. Baca macam syampu lah. Memang pening. Taklah, memang pening. Memang dari segi logik pening kan. Bila orang yang berpahaman lagu tu suruh hurai oleh Islam, dia dah hurai dia pening. Kejap benda tak jelas, benda bukan logik. Cakap boleh tapi pening, memeningkan. Daripada mana? Kita mudah daripada mana? Siapa kata? Allah kata ke? Nabi kata ke? Tak jelas kan? Dia ada dua pandangan Kristian. Satu kata Nabi Isa Nabi Isa Allah Maryam. Satu lagi Nabi Isa Allah Jibril. Dia 3. Pening tak tu pening. Padahal benda asas tapi pecah ditumbung. Dia tak aku hak yang bagi dia yang kata apa tu yang tauhid dia tak aku. Dia kata bukan Nasrani sebenar. Sebenarnya hak dia pecah dah. Hak dia pun tak jelas. Wa illam yantahu, jika mereka tidak berhenti amma yaquluna, dari apa yang mereka ucapkan. Ini kita akan sampai dalam mereka. Tak berhenti je tu. Nak pegang tak apa. Tapi kena terima hakikat kalau mati lagu ni. Tapi kalau ubah pahaman, terima bahawa Allah tu satu,
Lepas tu Nabi Muhammad tu Nabi yang diutuskan. Lepas tu kita pun dalam kotak amalan kita bagi kita serupa dengan Nabi. Tolak Trinity, terima tauhid, kan? Maka bebas kes. Maka akan menyentuh mereka. Maka tentu akan menyentuh orang-orang yang la yamassanna alladhina kafaru, orang yang berpahaman lagu tu minhum adab yang pedih. Sebab tu apa tu kata agama semua serupa, agama semua surga ni kecil lagu tu dia tak ngajar daurah. Kalau ngajar daurah dia tak boleh kata lagu tu sebab lain. Dia selapir lagu tu, dia tak ngaji tulisan. Hak dia kata dia ajar lagu tu bila serupa. Jadi dia ajak kepada orang yang berpahaman Tuhan tiga ni balik kepada tauhid. Afala yatubuna ila Allah. Maka apakah tidak mereka bertaubat kepada Allah? Wa yastaghfiruna, dan beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepadanya, mohon keampunan. Jadi taubat ni wajib, berubah pahaman. Istighfar ni sunat, ubah pahaman. Semudah sehetu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Maha luas kasih sayangnya, Maha kekal kasih sayangnya. Kata Allah betul kembali, mal masihu, tidaklah masih itu adalah anak lelaki Maryam. Anak lelaki Maryam, bukan anak Tuhan, anak lelaki Maryam. Anak manusia kepada manusia, bukan anak Tuhan. Melainkan Rasul, seorang Rasul yang diutuskan. Seorang Rasul. Mana dia bukan Tuhan, dia Rasul, dia hamba. Cuma dia ni di waktu tu diberi Injil supaya sampaikan kepada orang lain. Dia wajib ajak orang lain kepada tauhid. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu dari sebelumnya rasul-rasul. Telah berlalu dari sebelumnya rasul-rasul. Kepada rasul wahyu sampai ke dia, dan dia wajib sampaikan wahyu kepada orang lain. Kan? Kita rasul ke? Kita ni rasul ke? Kita bukan rasul. Cuma kita adalah diberi tanggungjawab supaya dengan rasul. Dalam konteks apa? Dalam konteks menyampaikan wahyu. Cuma kita ni bukan rasul dalam konteks wahyu sampai kepada kita. Wa ummuhu, dan ibunya Siddiqah, wanita yang benar. Orang yang Nasrani, bila dia sadar bahawa Maryam ni Tuhan, ada sifat ketuhanan. Contoh tak? Nabi Isa ada sifat ketuhanan. Macam kita juga lah faham, Tok Wali ni tak makan tak minum, kan? Tak makan tak minum ni sifat ketuhanan, As-Samad. Orang nak kata alamat Tok Wali ni betul ke tak ke apa dia? Tahu tak? Kalau nak tahu tak wali ni betul ke palsu lagu mana? Neraca Quran. Nak tahu dia ni wali tak wali, wali betul ke wali palsu lagu mana? Kalau tak makan wali palsu, kalau makan wali betul. Terbalik. Kita nak fikir kalau tak makan wali betul, kalau makan wali tak wali tak? Quran aja makan tu lah alamat wali. Makan macam kita tu lah alamat wali. Daripada mana? Kita tu Ashabul Kahfi. Lapar cari makan. Kalau orang yang tak makan, kena cek. Sebab ada berlaku dalam cerita satu orang ni, dia orang kata Tok Wali besar dia. Dia tak makan sekali. Tok Wali ni kata Tok Wali. Lepas tu pergi cek. Ada orang macam curiga, cek dalam tandah. Rupanya dia makan sedap pada untuk murid lagi. Dia makan dalam tandah. Rupanya Tok Wali cari pengaruh. Memang orang nak cari pengaruh ni, dia tak makan. Nanti title dia jatuh. Sebab orang yang hamba Allah yang takut ke Tuhan, dia bukan nak cari pengaruh. Dia betul. Waktu cerita dalam surah Al-Kahfi ni, kan dia bangun daripada tidur. Lepas tu dia rasa lapar.
cari makan. Itu alamat wali betul. Bukan cari makan, telus. Kalau tak makan, tak minum, dia tu nak cari pengaruh, orang angkat dia. Kalau sebenarnya yakulan ta'am, telus. Bukan cari pengaruh, telus. Lapar, dia makan. Lepas tu orang yang tengok tak makan-makan ni, orang jahil dia gitu. Tak makan-makan ni, tak wali ni. Lepas Allah sebut, kana yakulan ta'am. Kenapa dia sebut makan? Dia ni manusia yang berhajat kepada makan. Dia bukan, bila berhajat kepada makan, bukan Tuhan dan bukan cari pengaruh. Bukan Tuhan dan bukan cari pengaruh. Unzur, perhatikanlah kaifa bagaimana nubayyinu lahumul ayat. Kami jelaskan kepada mereka ayat-ayatnya. Semua unzur, dan lihatlah bagaimana mereka anna yufakun. Apa dia yufakun? Bukan palingkan, mana saja. Ingat tak? Yufakun. Ifkun, apa dia ifkun? Bohong. Jadi orang ni, agama ni benar. Mana orang kalau bila dia ni duduk dalam jalur yang benar, mana jalur benar ni pergi sana, dia pergi sana. Tapi dia boleh belok arah lain ni, jadi barang benar, lawannya barang tipu. Barang benar, dia akan terus ke tempat tujuan. Jadi boleh balik daripada jalur betul ni. Kenapa? Kena tipu. Jadi yukfaku ni bagaimana mereka ni tertipu dengan barang tak betul ni, lalu menolak hak betul. Mana bila asal apa dia? Telah bulat-bulat barang tak jelas, akhirnya tolak bulat-bulat barang jelas. Tu tengok Allah pelajaran. Kan? Tengok. Dulu macam mana dulu telah bulat-bulat barang tak jelas. Maknanya kata Nabi ni gini, Nabi Isa lagu ni, Maryam lagu ni, ada hujah kan? Tak ada, daripada mana tahu? Dia telah bulat-bulat. Lama-lama datang wahyu ni benar. Dia tolak bulat-bulat. Allah suruh belajar bagaimana berlaku lagu tu. Dia suruh kita belajar, kita mengaji. Bagaimana boleh tolak ni? Wahyu Allah ni jelas ni. Sebab telan bulat-bulat barang tak jelas. Kalau kita sebut bulat-bulat, dia teringat masa sekolah. Apa boleh buat? Hantar kabel bulat-bulat, boleh buat ubat, cak orang. Dia tak boleh. Dia teringat bulat-bulat. Tak ada. Macam lagu. Apa boleh buat? Hantar kabel bulat-bulat, boleh buat ubat, cak orang kuat. Dia bulat-bulat ni, jadi bila kita sebut ni, kita teringat. Dulu masa-masa kecil duduk bulat-bulat gitu. Ada fear kita. Jadi dia kaedah 3. Apa tu, telah bulat-bulat barang palsu, akhirnya akan jadi tertolak bulat-bulat barang wahyu, barang betul. Lepas tu akhirnya cakap barang dusta. 3. Dia step dia 3. Jadi rosaknya masyarakat dahulu agama ni start dari situ lah. Dia telah habis barang tak jelas. Sepatutnya jelas baru telah. Barang tak jelas ni kena tolak. Kalau telah, nanti datang barang jelas, dia akan tolak. Dia kesal daripada tu. Dia racun. Kul katakanlah, apakah kamu menyembah, memuja min dunillah, selain daripada Allah? Selain daripada Allah dalam asbab ke luar asbab? Dalam asbab ke luar asbab? Luar asbab lah. Luar asbab. Hak tak nampak ni. Roh Nabi, roh wali, jin, malaikat. Hak tak nampak ni. Hak kita puja ni. Nama ada. Lata, Al-Uzza. Tapi sifat ada tak? Tak ada. Nama ada, sifat tak ada. Yang ada nama dan sifat yang patut kita puja Allah saja. Maknanya kamu puja barang yang tidak ada sifat memudaratkan, tidak ada sifat manfaat. Nama ada, sifat tak ada. Sifat mereka, lepas tu musuh memuja. Kan? Kenapa dia seru? Sebab dia faham ada manfaat. Lepas dia seru. Padahal mana ada? Nama je.
Yang menyeru nama yang bermanfaat ialah kalimah Allah saja, ataupun kalimah nama lain. Nama lain bagi nama Allah, Asmaul Husna kan. Ya Rahman, Ya Rahim. Nama yang memberi kesan. Nama yang kita seru memberi kesan, iaitu nama-nama Allah. Kan? Nak 99 nama tu. Selain daripada tu, nama ada, sifat tak ada. Hantu, nama ada, sifat tak ada. Kita bernama dia hantu, kita bersifat dia cekik orang. Lepas tu takutnya. Jadi yang bernama dan bersifat mendengar, mengetahui Allah saja. Selain daripada Allah, nama aja ada, sifat tak ada. Mu yang bersifat tu, waktu mu seru dia pula. Wallahu was-sami'un alim. Dan Allah lah satu-satu nama yang punya dua alif lam, yang dengar boleh sesama masalah kita, Allah saja. Yang mengetahui masalah kita dan boleh sesama masalah kita bila kita seru dia, Allah saja. Tak lain, tak, nama ada, sifat tak ada. Sifat dengar untuk tunai hajat kita tak ada. Sifat tahu masalah kita untuk tunai hajat kita tak ada. Yang ada nama dan sifat ini Allah saja. Sebuah lagi tak? Habis dah? Habis dah tak? Habis dah? Habis dah tak? Kita baru balik daripada Pulau Langkawi, Pulau Langkawi pula, Pulau Perhentian. Jadi pening lagi. 4 tahun lagi pulang pula. Lepas tu, sekejap kita bawa semalam, kita bawa hari Jumaat, kita pergi hari Jumaat, balik hari Sabtu. Mula kita pergi seorang. Lepas tu anak dah pujuk. Kita nak bawa, takut anak kecil je, setahun, 3 tahun, 7 tahun, 9 tahun, kita tak apa. Hak kecil 3 tahun perempuan, takut nanti lompat dah kapal nangis nak takut kan. Tapi kita beritahu kat isteri kita, kalau tak bawa, tak tahu, bawa pergi bawa pergi, bukan nangis, suka. Mata Fani tak boleh pergi seorang kita. Dok, tak mampu. Tak mampu turun ya. Kita kata letak beg dulu, nak mandi. Kena mandi sekali, dia takut. Mandi kerusi lah. Mandi kerusi. Mana Rasmi surau baru buat speaker azan situ Yang pertama kali ni waktu azan ke speaker dia tak pernah, mana baru pertama kali tak asal. Sikit-sikit nak bagi hidup tempat tu Tempat tu sederhana je, tapi nak pergi mandi, nak main, nak tengok penyu boleh lah kan. Cuma nak pergi ramai-ramai tu tak tempat tu tak tergamak nak ajak. Sebab dia tak ni lagi. Nanti bila sedia laki-laki boleh, kalau perempuan dia kena siap tempat tu. Kita pergi sekali buat kita ni. Boleh. Kita pergi nanti insyaAllah. Tak, chalet ni untuk seorang keluarga, 2 keluarga tu boleh lah. Kalau ramai-ramai tak boleh. Nak kemah boleh. Laki tak apa, laki duduk surau lah. Surau ada surau. Tanda ada. Ada 200. Dia memang dia buka untuk orang luar Kalau dekat orang Malaysia dia pergi tempat lain. Tak apa, nanti kita usaha sikit slow-slow insyaAllah. Boleh kalau rancang orang, tapi nak rancang model lah. Dah apa-apa yang tak ada ramai-ramai lagi, kita mula start sikit dulu, 10 orang, 10 keluarga ke. Lepas tu kita buat je lah. Dia boleh buat daurah dah situ. Boleh pasang, dia boleh buat daurah pasang kata solat ke, pasang zambing, penyu tak banyak ada. Oh gitu. 3 ekor penyu, 4 ekor. Baru pergi ni ibu dia naik. Telur. Dia kuasa je belah sana. Penyu tiap hari naik. Cuma dia beritahu lah, penyu ni tak boleh lampu. Dia betul lah lampu dia di kawasan tu gelap je, lampu lalu merah. Dia tak bagi lampu putih. Dia penyu mari. Kalau penyu mana tak mana ada. Malam kita tidur tu 3 ekor, tapi kita ngantuk lah. Kita ngantuk dia beritahu dah. Kita tak apalah, kita tengok sekali dah. Siang anak kita
Abi tak gerak kita kan. Nama gula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.